Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, akhawat, a'azakumullah. Semoga Allah memberkati kita, merahmati kita pada baki daripada kehidupan kita ini. Kita menyambung kita punya pembincangan kita berkenaan dengan perkara bid'ah. Daripada siri 1, siri 2, siri 3 sampailah masuk siri 4. Kita sedang mencari suatu kata sepakat bahawa iaitu dalil-dalil agama menyebut kepada kita jangan melakukan bid'ah. Bid'ah dengan makna yang diberikan oleh Imam Syatibi, iaitu jangan merekakan, jangan direka apa-apa rekaan yang disandarkan kepada agama, kemudian rekaan itu menyerupai syariat, kemudian rekaan itu dipakai untuk beribadat kepada Allah dengan cara berlebihan. Itu lebih kurang conclusion daripada makna bid'ah yang kita duk bercakap. Di atas ta'rif itu kita menyatakan agama ini tidak memberi ruang untuk melakukan bid'ah dalam agama ini. Tariqatu fid din. Dalam hal agama menyerupai syariat dan orang memakai rekaan itu untuk beribadat kepada Allah. Tidak boleh. Dan kita belum membahagikan bid'ah itu ada berapa. Kita belum bawa contoh-contoh apakah perkara yang masuk dalam bid'ah, apakah perkara yang tak masuk dalam bid'ah. Itu kita tak sampai lagi. Kita berada kepada perbincangan mencari kesepakatan bahawa nas agama tidak membenarkan kita melakukan bid'ah. Nas agama tak membenarkan kita melakukan bid'ah. Termasuk hadis-hadis Nabi yang begitu sahih datang melarang kita melakukan bid'ah. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Karena itu para ulama menyebut kepada kita tentang laisal ilma bikathrati riwayah. Bahawa ilmu itu bukanlah ilmu itu dengan banyak kita tahu dia, kita riwayat dia. Tapi dikatakan wa innamal alim man ittaba'al ilm wasta'maluhu waqtada bisunan wa in kana qalilul ilm. Ini perkataan daripada Ibrahim Al-Khawas. Bukanlah ilmu itu dengan banyak riwayat. Sesungguhnya dikatakan orang alim, orang yang ada ilmu, manittaba'al ilm, bila dia sanggup mengikut ilmu dia, wasta'mal lahu, dan dia beramal dengan ilmu dia, waqtada bisunan, dan dia menjadikan sunnah Nabi itu sebagai ikutan dia, sebagai tuntunan dia, bimbingan dia. Wa in kana qalilul ilm, walaupun dia ada ilmu yang sikit tapi dia amal, yang dia amal itu bertepatan dengan sunnah, maka itulah dikatakan orangnya ada ilmu. Karena itu ikhwan, para ulama lain menyatakan dalam hidup kita ini kita nak cari keselamatan dalam 4 perkara. Orang tanya kepada Ibrahim Al-Khawas tentang wasu'ila anil afiyah. Orang tanya kepada Ibrahim Al-Khawas tentang makna afiyah. Keselamatan, kesejahteraan. Kita kata sihat wal afiyah, sihat wal afiat. Dia kata, tengok dia kata, al-afiyah arba'atu asya'. Dia kata sama ada kita terjemah dengan makna keselamatan itu ada 4 benda, pada 4 perkara, ataupun bila kita buat 4 perkara ni, kita terselamat daripada 4 perkara lain.
Bila kita ada 4 perkara ni, 4 perkara lain tak mai, maka kita telah dapat keselamatan. Apa dia kata? Dia kata dinun, pertama dia sebut, dinun, agamanya kita ikuti bila bid'ah, tanpa bid'ah. Ibrahim Al-Khawas ni, ikhwan, seorang daripada tokoh yang disebut dengan nama wali Allah. Ibrahim Al-Khawas. Dia kata kita nak cari keselamatan di mana? Dalam dinun bila bid'atin. Kita nak memiliki agama yang dalam agama itu tidak ada campur tangan rekaan-rekaan manusia. Kita nak beramal dengan agama yang murni, datang daripada Allah kepada Muhammad, daripada Allah Jibril pada Muhammad. Bila agama ni dia bebas daripada bid'ah, itulah dinul khalis, agama yang murni, agama yang suci. Dua, dia kata amalun bila afatin, iaitu amalan tanpa ada yang merosakkan dia. Buat amalan, jangan bagi rosak. Tadi agama, jangan ada bid'ah. Bila kita buat amalan, jangan bagi rosak. Apa situ, Tuan Guru kita Ustaz Adnan Sa'ad, setiap hari Khamis malam Jumaat dia membaca buku 11 perkara membatalkan amal soleh. 11 perkara membatalkan amal soleh. Amal soleh itu terbatal dengan 11 perkara. Dia bahas supaya ya, ibadat kita yang amalan soleh kita sebagai bekal bertemu Allah tidak rosak. Kan Nabi sebut dalam hadis tentang orang muflis, orang sembahyang, orang puasa, orang itu, orang ini, tapi dia menghadap Tuhan dengan muflis. Artinya amalan dia itu binasa. Dua. Yang ketiga, dia kata selamat ni ada di mana? Wa qalbun bila syughul. Iaitu bila kita ada hati, yang hati itu tidak syughul. Hati itu tak sibuk dengan benda lain. Dia sibuk dengan Tuhan dia. Ya, dalam hidup ni kita sibuk, tapi Quran kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bila kamu zikir pada Allah, kamu akan dapat itmi'nan, ketenangan jiwa. Jadi kita nak cari hati yang hati itu tidak masyrul, tak sibuk dengan benda lain. Dan yang keempat, dia kata afiah itu ialah wa nafsun bila syahwatin. Bila kita ada diri kita, yang diri kita itu tidak dibelenggu oleh syahwat, keinginan-keinginan yang kita tak boleh nak tolak. Maka kata Ibrahim Al-Khawas, itulah makna afiah, makna selamat sejahtera. Bila kita ada agama, tak ada bid'ah dalamnya. Bila kita ada amalan yang tidak rosak. Bila kita ada hati yang tidak sibuk dengan hal-hal yang tak patut. Dan apabila kita ada diri kita yang tidak dikuasai oleh syahwat, keinginan yang merosakkan hidup kita dunia akhirat, maka dia kata apa? Dia kata itulah al-afiyah. Lepas tu dia kata lagi sepatah, dia kata as-sabru, dia kata sabar ni as-sabat ala ahkamil kitab was sunnah. Oh, ni dahsyat. Dia kata yang dikatakan sabar tu apa dia? As-sabat, keteguhan, ketetapan, keteguhan, kekukuhan. As-sabat, macam kita kata sabit lah, benda sabit. Benda sabit, benda kukuh. Kita kata sabat. Keteguhan itu, kekukuhan itu apa dia? Sabar itu apa dia? Apabila kita ada hati yang teguh, hati yang kukuh di atas hukum-hukum agama yang berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, maka itu dinamakan sabar. Kita sabar terima hukuman tu, kita lalui, maka dia kata kita dapatlah erti kehidupan. Masya Allah, ikhwan. Jadi ikhwan, cakap-cakap ni kita duk belajar cakap ni, kita berjumpa dengan perkataan para ulama yang sebegitu punya banyak, Masya Allah. Semuanya mengajak kita jangan melakukan bid'ah. Ada satu yang disebut pada kita daripada surah Baqarah ayat 105. Maafkan saya, daripada surah Ali Imran ayat 105, 106. Menarik ayat ini.
Dalam Ali Imran 105, Allah Ta'ala menyatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Saya ambil takat tu. Allah kata, dan janganlah kamu jadi kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu, mereka itu berpecah, wakhtalafu, mereka berselisih, min ba'di, selepas apa? Selepas ma ja'atuhumul bayinat, datang kepada mereka al-bayinat, keterangan. Kita ni boleh boleh tak ikut kebenaran, boleh, kita boleh tak ikut benar-benar, boleh, dengan syarat al-bayinat tak datang, keterangan menyatakan benda tu benar tak datang. So kita nak hidup macam mana kita hidup? Seperti sebagai contoh, orang boleh hidup dalam hutan tanpa sembahyang, tanpa puasa, tanpa tutup aurat, sampai peringkat tanpa sembah Allah. Boleh. Dengan syarat apa dia? Al-bayinat tidak datang. Keterangan menyatakan Allah wujud tidak datang. Pembawa keterangan tak datang. Dia tak tahu apa. Maka naluri dia nak percaya ada Tuhan, dia pun jumpa satu binatang buah yang besar, dia kata tu Tuhan. Tapi bila datang al-bayinat, keterangan, menyatakan tu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Ketika itu, dia sembah juga benda yang lain. Setelah datang al-bayinat, baru ada hukuman Tuhan pada dia. Allah kata, kamu jangan jadi seperti orang, wala takunu, jangan sekali-kali kamu jadi kalladzina, seperti orang mana? Tafarraqu, mereka berpecah, wakhtalafu, mereka berselisih, min ba'di ma ja'ahum, setelah datang kepada mereka al-bayinat, keterangan. Cuba tengok dalam surah apa saja ada surah nama al-bayinat. Surah apa? Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sampai habis kan? Maka dalam ayat itu Tuhan kata al-bayinat ni apa dia? Al-bayinat itu Allah Ta'ala kata adalah Rasul yang datang membacakan suhuf yang begitu suci bersih. Kenapa orang musyrikin, ahli kitab, mereka berada dalam keadaan macam tu? Kerana mereka menunggu al-bayinat. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Apa itu bayinah? Rasulum, seorang rasul datang daripada sisi Allah. Yang rasul itu buat apa? Membaca suhuf yang mutahharah. Jadi jangan jadi macam orang ni. Mereka ni berpecah, berselisih setelah datang al-bayinat. Siapa mereka ini? Yahudi. Orang jahat. Baik. Ada seorang ulama kita, ikhwan, yang terkenal dengan nama Imam Qatadah. Dalam tafsir banyak nama dia, Imam Qatadah. Dia kata apa dia? Dia kata maksud ayat ni, di antara maksud ayat ni ialah siapa dia orang yang datang kepada dia al-bayinat, kemudian dia berpecah, kemudian dia berselisih. Siapa mereka ni? Apakah tafsiran Qatadah? Dia kata yakni ahlul bidah. Mereka itulah ahli bid'ah. Manusia ni boleh buat bid'ah selama mana tak datang al-bayinat, keterangan. Tapi bila datang keterangan menyatakan bahawa itu bid'ah, dia buat juga. Maka dia telah pun berpecah, berselisih dengan al-bayinat, keterangan. Maka dia kata, yakni ahli bid'ah. Dalam ayat 106 surah Ali Imran juga, Allah guna perkataan, yauma tabyadu ujuhu wa taswaddu ujuh. Allah kata pada hari itu, yakni hari kiamat, ada orang muka dia putih berseri-seri dan ada orang muka dia hitam legam.
sahabat Nabi yang terkenal nama Abdullah bin Abbas, dan kita tengok dia terkenal dengan Nabi doa dia kan, supaya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia menguasai ilmu Quran, ilmu tafsir. Dia bila dia baca ayat ni, dia kata yauma tabayyadu wujuhu, dia kata Allah kata pada hari itu ada orang berseri-seri muka dia, tanda dia mendapat rahmat Allah. Siapa mereka ni? Abdullah bin Abbas kata, mereka ni siapa dia? Dia kata ahlus sunnah. Mereka adalah ahlus sunnah, orang yang menegakkan sunnah. Dan orang ini wataswaddu wujuh, bangkit akhirat muka dia hitam legam kerana dia cemas, dia tahu kata dia dimarah oleh Tuhan. Siapa mereka ni? Abdullah bin Abbas kata, mereka itu ahlul bid'ah. Orang yang mula-mula mencipta bid'ah. Begitulah ikhwan, takat hari ni, sampai waktu ni, kita duk melihat dalil-dalil. Kesemuanya mengarah kepada kesepakatan hati, ilmu, jiwa, fikiran dan emosi. Agama ini melarang bid'ah. Saya katakan daripada awal kan, berapa jenis bid'ah ada, itu bukan perbincangan kita lagi. Kita sedang mencari kesepakatan, ada larangan terhadap perkataan bid'ah, iaitu seperti mana ta'rif Imam Syatibi, mereka jalan baru dalam agama yang sama dengan agama, menyerupai agama tapi dia bukan agama, kemudian pergi ambil benda itu sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah dengan tujuan berlebih-lebihan. Maka itulah bid'ah yang sedang kita kumpul maklumat. Agama tolak bid'ah ni. Tak cukup kata tu ikhwan, yang menariknya, orang tanya pada Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullahu ta'ala. Diceritakan oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi cerita. Dia kata, qad su'ila Malik ibnu Anas. Orang tanya kepada Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Malik. Apa soalan dia bertanya ke dia? Anis sunnati. Dia bertanya kat dia tentang makna sunnah. Sunnah ni apa? Dia bertanya dia pasal sunnah. Tengok jawab Imam Malik. Imam Malik jawab. Imam Malik kata, ikhwan, kalau kita nak ambil pelajaran, kita nak ambil pedoman, saya fikir jawapan Imam Malik ni dah jadi satu shadow, satu bayangan jawapan. Satu, di mana kebenaran tu ada? Apa Imam Malik jawab? Imam Malik kata, bila dia tanya dia, macam mana kita nak tahu orang itu ikut sunnah? Macam mana kita nak tahu orang ni tak ikut sunnah? Macam mana kita nak tahu kita sendiri di atas sunnah ke tak? Lah, Imam Malik jawab, saya fikir kalau orang tanya aku tu, saya pun nak jawab macam mana je. Banyak juga kita rasa dia punya rambu-ramba nak start tu. Tak, cuba tengok, cuba hayati jawapan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Dia kata, hiya ma la ismun lahu ghairu as-sunnah. Soalan yang tanya aku sunnah ni, sesungguhnya hiya, sunnah tu, dia tidak ada nama lain, melainkan nama dia sunnah. Maka kalau hang ikut siapa-siapa pun, hang jumpa nama kedua ajaran dia bawa tu, yang dia tak panggil ajaran dia bawa tu sunnah, ketahuilah, tinggal dia. Dia tak berpegang dengan sunnah. Sunnah tak ada nama lain, melainkan nama dia sunnah. Dan sunnah pula kita tahu dalam kita punya minda kita yang kita duk simpan ilmu-ilmu kita belajar ni, bila sebut sunnah, sunnah benda tak boleh bohong. Bohong pada sunnah bermakna bohong pada Nabi. Bohong pada Nabi, apa jadi? Nabi kata, bohong pada aku tak sama dengan bohong sama kamu. Siapa bohong pakai nama aku satu tempat duduk dalam neraka. Subhanallah. Pasal tu ajaran apa kita ikut? Antu tengoklah. Kalau kita pergi masuk tarekat tu, masuk tarekat ni, makrifat tu, makrifat ni, hakikat ni, betapa sana, betapa sini. Selama kita menghayati ajaran tu, kita tak jumpa kalimah sunnah. Kita tak jumpa nama Muhammad. Sedangkan hadis menyatakan sebaik-baik petunjuk Muhammad. Tak ada benda tu. Ketahuilah, itu bukan sunnah. Ya subhanallah ikhwan.
saja saya katakan untuk kita sebagai muhasabah diri kita kan, tentang bab yang kita baca ni, ada satu buku nama dia Bulughul Maram. Ini hanya contoh ajalah, saja contoh. Banyak contoh lain boleh buat, tapi saja saya buat buku ni contoh kerana mengingatkan hari pertama saya berjumpa dengan buku ni. Buku ni ada di Malaysia, tapi saya tak jumpa di Malaysia, saya jumpa di Iraq. Itu yang pelik tak? Buku ni ada di Malaysia. Tapi saya kenal Bulughul Maram ni, baru saya tahu Imam Ibn Hajar tulis, macam mana proses dia tulis. Bila tuan guru saya baca, Ustaz Abdullah Iraqi baca. Bulughul Maram ni, antum bayang, satu buku ditulis oleh Ibn Hajar Asqalani, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, yang buat syarah kepada Sahih Bukhari, Fathul Bari. Besar sumbangan Ibn Hajar. Dia tulis daripada bab ayat sampai diterjah sampai bab jihad, sampai bab keadilan, bab hukum hakam, bab hudud, bab akhlak, bab nikah kahwin, bab talak dan li'an, bab sumpah dan nazar, bab haji, bab puasa, bab haid, nifas, istihadah. Dia masuk bab wudu, bab tayamum, batal wudu, batal tayamum. Perkara yang tak batal itu macam mana? Solat, batal solat, rukun solat. Zakat, zakat fitrah, zakat itu, zakat ini. Sampailah dia tutup dengan kitab akhlak. Daripada awal kita baca sampai akhir kita baca. Apa Ibn Hajar Asqalani buat? Semua bab dia bercakap di atas hadis, di atas sunnah. Dia kumpul kalau dalam bab berkaitan dengan ayat, dia kumpul semua hadis yang kita boleh terokah tentang ayat. Kenapa ikhwan? Kenapa Bulughul Maram datang macam tu? Imam Ibn Hajar datang kemudian, Imam Malik dulu. Kerana sunnah ni dia tak ada nama kedua, nama ketiga, melainkan nama dia sunnah. Jadi kalau nak belajar sunnah, kena pakai sunnah. Dia tak boleh pakai akal, dia tak boleh pakai emosi, dia tak boleh pakai kita punya hawa nafsu. Dia kena pakai sunnah. Sunnah disyarah oleh sunnah. Sunnah datang mensyarah Quran. Ada ayat Quran, sunnah datang. Sunnah mensyarahkan sunnah. Ya Allah ya Tuhan. Tapi kalau kita boleh belajar sebesar-besar bab, sedetail-detail bab, tapi kita tak jumpa sunnah di situ, maka Imam Malik bagi panduan kepada kita, hiya mala ismun lahu ghairu as-sunnah. Ini adalah satu sunnah yang tak ada nama lain dah, melainkan nama dia adalah sunnah. Dia berbeza dengan ajaran-ajaran lain. Mereka akan kaitkan nama pengasas ajaran itu dengan ajaran mereka. Demikianlah kenapa Syiah dipanggil Syiah, Khawarij dipanggil Khawarij, Mu'tazilah dipanggil Mu'tazilah, Jahmiyah dipanggil Jahmiyah, kerana dikaitkan nama itu dengan pengasas dia. Kenapa mereka tak panggil ajaran mereka sunnah? Sebab kalau dia panggil ajaran mereka sunnah, mereka tak boleh masuk pandangan mereka. Kita boleh beri pandangan dalam agama ni, tetapi benda yang tidak bercanggah dengan nas. Kita bukan mencipta agama. Kita melihat apa maqasid dia. Maka kita memberi pandangan di atas maqasid. Mereka bukan memberi pandangan atas maqasid. Mereka mencipta usul. Mereka mencipta dasar agama yang tidak diambil daripada as-sunnah. Maka kerana itu, bila mereka berjalan, apa Tuhan akan tunjuk? Makin mereka itu meninggalkan sunnah. Makin tersebar ajaran mereka, makin kita dapat tengok di situ apa dia? Mereka tak ikut sunnah. Kerana sumber mereka itu bukan sunnah. Pasal itu ajaran sesat dapat dikenal sesat dia. Bukan kerana ajaran tu dia tak sekata dengan jiwa kita. Kerana dia tidak seimbang dengan as-sunnah. Begitulah nasihat Imam Malik. Kata seorang ulama tafsir terkenal, nama dia Imam Mujahid. Imam Mujahid ketika dia menafsirkan ayat daripada suratul An'am,
Saya ayat ke ayat 153 suratul An'am. Ayat ini popular, sahabat semua tahu. Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. 153 Al-An'am. Allah kata dalam ayat ni tentang wa anna hadza sirati mustaqim. Allah kata inilah jalan aku yang lurus. Sirati mustaqiman. Inilah jalan aku yang lurus. Kemudian Tuhan kata apa? Fattabi'uhu. Ikut jalan aku. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikut subul yang ada. Subul bermakna perkataan plural daripada sabil. Untuk jalan Allah, Allah kata sabil. Jalan dia satu je. Untuk jalan menyeleweng, dia guna subul, plural. Banyak. Jalan dia satu je. Jangan ikut subul. Kalau kamu ikut, fatafarraqa bikum an sabilihi, kamu akan bercerai pada jalan aku. Imam Mujahid, ketika dia memberi tafsiran kepada apakah makna Tuhan kata wala tattabi'u subul, jangan ikut jalan banyak-banyak ni. Jalan apa yang Tuhan tak bagi kita ikut? Apa kata Imam Mujahid? Imam Mujahid kata jalan itu adalah al-bid'ah wasyahwat. Al-bid'ah wasyubhat. Itulah jalan bid'ah dan jalan kesamaran. Subhanallah. Cakap ni kita nak kumpul maklumat, agama melarang kita keluar daripada sunnah. Mesti di atas sunnah, jangan di atas bid'ah. Ayat ni juga ayat Al-An'am ini, wa anna hadza sirati mustaqima. Orang tanya kepada sahabat Nabi yang terkenal, Abdullah bin Abbas, mengaji dengan dia, mengaji tafsir dengan dia. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas tu Nabi doa supaya dia alim. Tetapi syarat dia nak jadi alim, doa Nabi nak makbul pada dia, dia kena pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud. Antum bayang siapa dia Abdullah bin Mas'ud? Oh dahsyat, dia besar mana ilmu dia. Sampai Nabi dengar dia baca Quran, Nabi menangis. Dahsyat Abdullah bin Mas'ud. Sampai ada kitab nama Tafsir Abdullah bin Mas'ud. Orang tanya kat dia tentang ayat ni, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dia bertanya dekat dia, wahai Abdullah bin Mas'ud, mas siratal mustaqim. Dalam ayat ni Tuhan kata, inilah satu-satunya jalan aku yang lurus. Orang tanya kepada dia, apa makna jalan lurus dalam ayat ni? Tengok dia jawab. Yang kamu baca dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Allah kata jalan tu lah ikut. Dia bertanya, yang mana jalan lurus ni? Dengar jawapan dia. Dia kata, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan lurus itu adalah jalan yang Nabi tinggal kita di atasnya. Yang Nabi tinggal jalan tu kat kita, itulah jalannya lurus. Bid'ah bukan jalan Nabi tinggal. Jalan direka macam jalan Nabi, tapi dia bukan jalan Nabi. Udah syad ikhwan. Macam kita lihat ajaran nama dia ajaran apa? Ajaran Islam Melayu lah. Yang baru ni. Kalau kita nak masukkan dalam hal bid'ah ni, itulah bid'ah dalam akidah. Baca buku terkenal, seorang terkenal daripada Mesir, Ali Mahfuz. Ali Mahfuz. Dia menulis tentang pembahagian bid'ah, terutamanya bid'ah dalam akidah. Inilah salah satu dia. Ini dikatakan firqah dalalah, firqah yang sesat. Kita terlibat dengan firqah itu, kita tak kenal Tuhan. Sampai apa? Sampai Kaabah dia tak kenal, kiblat dia tak kenal, kalam Tuhan dia tak kenal. Sampai dia kata ada beza Islam Arab, Islam Melayu. Sampai dia tak tahu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, isi ajaran tu. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, apa itu siratal mustaqim? Itu adalah, dia kata, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, yang Nabi letak kita di atas jalan tu, itulah jalannya lurus. Oh, Masya Allah, ikhwan.
Kerana itu, para ulama kita ikhwan, saya pun tak tahu nak kata, bersusah payah mereka memberi kepada kita ini, memberi kepada kita bimbingan demi bimbingan, asuhan demi asuhan, beri kita inilah kita katakan beri apa kita kata landasan pada kita. Tengok dalam kita ambil perkataan yang dikatakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah bin Yaman. Hak yang saya duk baca ni ikhwan, semua sekali saya ambil daripada buku ni Al-I'tisam. Cuma kerana dia duduk di tempat-tempat yang berbeza, saya kena buat nota supaya dia duduk di satu tempat. Senang, saya tak payah duduk apa? Duduk macam tu kan. Saya letak dari satu tempat. Tapi semuanya ada di sini. Antum pergi kedai, jumpa Al-I'tisam, hak saya kata ni semua boleh jumpa dalam Al-I'tisam. Tulisan Imam Syatibi. Seorang sahabat Nabi bernama Huzaifah, dia bagi peringatan pada kita tentang perkara ni. Apa dia kata? Huzaifah satu hari memberi suatu tazkirah. Dalam tazkirah dia kata dalam pidato dia macam ni. Apa dia kata? Dia kata, akhwafu ma akhafu ala nasi isnatani. Tengok bahasa dia. Dia kata akhwafu. Dia kata benda yang aku takut. Akhwafu, aku takut. Ma akhafu ala nas. Benda ni aku takut, tapi aku lebih takut. Ada benda yang aku takut, tapi ada benda yang aku lebih takut. Kalau benda ni kena pada manusia. Iaitu dia kata ada dua. Kalau manusia ni terkenalah ke hati dia, fikiran dia, dua penyakit hati ni, aku cukup takut. Akhwafu ma akhafu. Aku takut, amat takut. Apa dia? Dia kata yang pertama, an yu'thiru ma yarawna ala ma ya'lamuna. Aku takut sangat-sangat mereka ni terkena penyakit apa? Manusia ni terkena penyakit mata, dia lebih mengutamakan apa yang dia tengok orang buat lebih daripada apa yang dia tahu. Aku cukup takut benda tu. Kalau yang dia tengok selisih dengan dia tahu, dia pilih untuk ikut dia tengok, bukan dia tahu. Kalau bahasa Tanjung tu dia kata apa? Pai kena penyakit ni. Dia tahu lain, orang buat lain, dia pilih ikut orang. Lepas tu bila kita pergi cakap, kadang dia kata aku tahu benda ni. Lah kalau tahu pasal apa hang buat macam dia buat, nak buat macam mana, dia ramai. Penyakit dia kata, aku cukup takut. Satu. Yang kedua apa dia? Yang kedua dia kata wa an yudillu wa hum la yash'urun. Yang kedua aku takut kalau kena pada kita apa dia? Mereka tersesat tapi dia tak sedar dia sesat. Yang bestnya, bila selesai Huzaifah cakap lagu ni, cakap Huzaifah ni, bila sampai di zaman Sufyan As-Sawri dia olah balik. Dia bagi pandangan zaman dia lah. Dia pun bukan satu zaman lah. Sufyan As-Sawri zaman ke bawah. Huzaifah sahabat. Sufyan As-Sawri, dia kata apa dia? Tahu tak apa yang Huzaifah takut tu? Dia takut apa? Dia takut orang mengutamakan apa yang dia tengok orang buat daripada ilmu dia. Dan dia takut orang tersesat sedangkan orang tu tak sedar. Hantar apa dia? Sufyan As-Sawri kata. Dia kata apa dia? Dia kata wahwa sahibul bid'ah. Itulah bid'ah. Sahibul bid'ah. Pencipta bid'ah tu. Kerana dia cipta barang tu best, cantik, kita lupa dalam kepala kita Nabi larang buat bid'ah, pergi ikut dia. Bila ikut dia, apa jadi pada kita? Kita tak sedar kita terkeluar daripada hidayah Muhammad. Terkeluar pada petunjuk Muhammad. Kita berada di atas petunjuk dia. Itulah kata Sufyan As-Sawri, itulah sahibul bid'ah. Allahu Akbar ikhwan. Masya Allah. Begitu banyak dalil-dalil dalam agama ini melarang kita melakukan bid'ah. Ada seorang ulama kita terkenal, Abu Abbas bin Atta. Abu Abbas bin Atta.
Tengok dia cakap. Dia cakap sepatah. Apa dia kata? Dia kata man alzama nafsahu adaballah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifati. Dia kata siapa yang melazimkan diri dia dengan peradaban yang Tuhan telah tunjukkan. Siapa yang suka komit dengan peradaban. Peradaban. Dia tahu tak adab, ikhwan? Ulama-ulama sunnah kata apa? Kami mengaji sunnah 20 tahun. Tapi kami belajar adab 30 tahun. Adab lain, ikhwan. Bukan semua orang yang ada ilmu dia mesti ada adab. Dah. Imam Ghazali ketika dia kata apa? Dia kata ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia ni dia kata semua yang tak ada adab. Mereka tak beradab dengan adab Tuhan. Siapa yang Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia, dia berpegang istiqamah dia dengan adab, bermakna Tuhan memberi kepada diri dia nur, cahaya untuk dia mengenal agama ni. Lepas tu dengar apa dia cakap. Siapa yang kata ni, ikhwan? Abu Abbas bin Atta. Dia dikatakan orang ni orang baik dengan Junaid, Al-Junaid, Aqranu Junaid. Dia kata apa? Dia kata wala maqama ashraf min maqami mutaba'at al-habib sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Oh, dahsyat, ikhwan. Apa dia kata? Dia kata tidak ada suatu makam. Makam bahasa kita lah bermakna kedudukan, tingkatan. Tidak ada suatu makam asyraf paling mulia. Ini orang yang nak belajar apa pun hal kerohanian, nak cari makam yang mulia di sisi Tuhan. Ingat, kata siapa? Abu Abbas bin Atta. Dia kata apa? Tidak ada makam yang lebih mulia. Artinya, tidak ada benda-benda lain lebih mulia daripada makam ni. Makam apa? Makam, dengar baik-baik, ikhwan. Terutama pencinta ilmu kerohanian. Dengar baik-baik. Makam apa paling mulia? Takkan jumpa dah kemuliaan lebih daripada ni. Apa dia? Makam apa? Makam mutaba'atal habib. Makam mengikuti, mencontohi al-habib, kekasih Allah. Muhammad dipanggil Habib bukan kerana dia kata dia cinta Allah, tapi kerana Allah membalas cinta pada dia. Tidak ada makam lebih mulia daripada makam turut Nabi Al-Habib pada apa? Pada perintahnya pada kita, pada perbuatannya pada kita, dan pada akhlaknya pada kita. Jadi ikhwan, kalau inilah makam paling tinggi, makam apa ada pada bid'ah? Bid'ah artinya meninggalkan sunnah, pergi ikut jalan ni. Artinya awak tinggal makam yang tinggi, awak pergi buat bid'ah, awak pergi cari makam yang rendah. Ini asyraf. Asyraf ni paling tinggi, paling mulia. Makam yang paling mulia adalah kita bersedia menjadi mutaba'atul habib. Untuk ikut Nabi. Kita nak mutaba'ah, itibak Nabi. Kenapa ya akhwan? Makam ni lah yang Allah sebut dalam Ali Imran yang kita duk baca tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Masya-Allah. Kita ikut Muhammad, Tuhan kata apa? Kalau benar kamu cinta aku, tengok Allah cabar kita. Ini nama dia, antu hafal ni, hak saya kata ni. Ini ulama tafsir sebut apa dia? Ulama kata inilah ayatul ibtila, nama dia. Ayatul ibtila. Ayat apa? Ayat menguji iman. Ini ayat ibtila. Dia ibtila kita, dia uji kita. Betul tak dalam hati kita ni ada hub pada Allah? Cinta pada Allah. Betul tak dalam diri kita ni kita ada semangat untuk menzahirkan kecintaan kita kepada Allah? Kalau kita nak zahir cinta kita pada Allah, kita nak zikir. Nak zikir, nak bertawajuh, kita nak menyendiri. Kalau kita nak buat semua itu untuk mencari makam di sisi Allah, menunjukkan cinta pada Allah, maka Allah mengarahkan kita. Nak berzikir, nak apa sekalipun, fattabi'uni, hampa semua pergi cari Muhammad.
Tanpa Muhammad, apa jangan main kat aku. Ikhwan, antum saya rasa kita semua pernah dengar hadis Bukhari, juga selain daripada Bukhari, berkenaan dengan nasib kita di mahsyar. Kita semua akan pergi cari Nabi Adam. Nabi Adam tolak kepada Nabi Nuh. Betul? Dia tolak kepada Nabi Ibrahim. Tolak kepada Nabi Musa. Tolak kepada Nabi Isa. Last sekali datang kepada Muhammad. Kita nak mencari makam di sisi Allah, kita duduk berzikir tapi pergi ambil daripada adik orang tu, ID orang ni, ijazah orang tu, ijazah orang ni. Kita tak cari Muhammad. Tuhan kata jangan tunjuk cinta hang pada aku. Kalau hang nak tunjuk cinta hang kat aku, hang nak tunjuk apa pasal hang kat aku, hang pergi cari Muhammad. Dunia kita kena cari Muhammad, sampai akhirat kena cari Muhammad. Kalau hang boleh cari Muhammad, hang ikut Muhammad, Tuhan kata hang dengar baik-baik. Yuhibbukumullah. Allah buat statement ni. Kalam Allah yang bukan makhluk. Allah kata barulah aku cinta pada hang. Wa yaghfir lakum zunubakum. Barulah aku sudi nak ampun dosa hang. Bermakna ikhwan, makam mutaba'atul habib ini adalah semulia-mulia makam. Apa dia kita kata? Ashraf. Makam yang paling mulia. Makam apa? Mutaba'atul habib. Mengikut Muhammad. Bid'ah apa dia? Bid'ah bukan mengikut Muhammad. Bid'ah meninggalkan petunjuk Muhammad, bikin yang baru. Bagi sama macam petunjuk Muhammad. Petunjuk Muhammad bukan bikinan Muhammad, daripada Allah dalam surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi kedudukan bid'ah, kawan ni reka sendiri atas dasar pandangan dia, atas dasar budi bicara dia. Seolah-olah dia tu terlupa sempurnanya syariat Tuhan. Maka di manakah kemuliaan ada pada bid'ah? Tidak ada. Demi Allah tidak ada. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Kata ulama kita, tengoklah ikhwan, seorang ulama kita nama Fudail bin Iyad, Abu Ali Fudail bin Iyad. Allahu Akbar. Ini kita duk kumpul maklumat ni, duk kumpul maklumat. Dah 4 siri. Ini daripada perbincangan. Lihatlah, dengarlah, lihatlah, kajilah. Tak ada satu benda yang kita dengar, kita disuruh ikut membuta tuli. Kaji. Ya? Kaji. Pasal itu apa saja saya bila bercakap, saya tak boleh kata dengar apa saya cakap. Begitu saya tak. Kaji. Kerana Allah memberi pada kita ini suatu ayat dalam surah Az-Zumar. Antara ayat 17 ke 18. Allah kata apa? Allah kata tentang alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allah letak siapa dia orang yang mendapat keamanan dan mendapat hidayah. Siapa dia? Allah kata orang yang mendengar semua orang cakap. Namun bila dia nak ikut, dia ikut yang terbaik. Yang terbaik siapa ikhwan? Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Ya. Banyak orang cakap pasal Muhammad. Lalu ni pula ada keluar gambar, orang ada satu gambar orang cium makam Nabi, diberitahu siapa-siapa yang tengok posting gambar ni, dia akan mendapat 70,000 kebaikan. Dibuka rezeki dia 70,000. Baguslah musim PKPB macam ni, orang berniaga pun nampak slow kan, tengok gambar tu ya. Terbuka pintu rezeki 7,000. Ini apalah ikhwan. Ikan cencaru pun tak jadi cencaru dah, termenung pun tak termenung dah. Itulah bid'ah ni ikhwan, dia akan buat jadi merapu, jadi serba mak nenek. Serba mak nenek. Baik, kembali pada tajuk kita, Fudail bin Iyad. Apa dia kata ikhwan? Dengar. Saya ialah kalau kita suka buat homework kan, kita suka mengkaji, cuba cari satu buku nama dia Al-Azkar. Al-Azkar ditulis oleh Imam Nawawi. Dalam Al-Azkar buka di dalam bab jenazah. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kita keluar pada rumah tu nak usul mayat. Nak usul mayat, baca Fatihah, baca Quran.
Dengar apa kata Nawawi. Apa Nawawi kata? Bila kita keluar rumah, usul mayat mayat nak keluar dari rumah, dah habis kapal semua, nak pergi sembahyang kat masjid, lepas tu nak pergi tanam. Masa mayat dalam keranda tu, keluar rumah, tu imam baca Quran. Kalau masyarakat kita tak baca Fatihah lah kan. Kalau masyarakat Arab tu tengok macam-macam ayat dia baca. Baca Quran, baik. Antu tengok dalam Al-Azkar, apakah Nawawi kata tentang amalan tu? Baik. Setelah Nawawi kritik amalan tu, dia kutuk amalan tu, dia membawa perkataan ni, Fudail bin Iyad. Perkataan ni lah yang kita nak baca ni. Tapi yang ni saya ambil dalam Al-I'tisam. Tapi Nawawi kritik dalam mana? Dia kritik dalam Al-Azkar. Perkataan dia kritik dan dia ambil perkataan ni. Kata Abu Ali Fudail bin Iyad, dia kata apa? Dia kata ittabi' turuqul huda wala yadurruka qillatus salikin wa iyyaka turuqud dhalalah wala taghtarru bikathratil halikin. Nawawi bila dengar Fudail bin Iyad cakap lagu ni, dia masuk dalam kepala dia, mendap, berkesan kat dia. Kata Fudail bin Iyad, ittabi' turuqul huda. Dia kata kita mesti ikut jalan petunjuk, jalan hidayah. Jalan hidayah, jalan apa ikhwan? Ada Muslim dah sebut dah, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad. Kena ikut jalan hidayah, jalan Quran dan Sunnah. Wala yadurruka, dan jangan sekali-kali bila kamu nak ikut jalan hidayah ni, kamu dimudaratkan. Kamu dimudaratkan oleh apa? Qillatus salikin. Kerana kamu pandang sikitnya orang ikut, kamu pun tak mau ikut. Subhanallah ikhwan. Imam Fudail zaman bila ni ikhwan? Kita zaman bila? Zaman dia tu dia dah kata orang ikut sunnah ni sikit. Pada senyum comel. Antara mengantuk dan tak mengantuk tu dia lahir kecomelan. Ini semua adibnya pasal ni. Adibnya pasal. Baik. Dia kata, la yadurruka, janganlah kamu dimudaratkan. Kita tak ikut hidayah ni. Kenapa? Qillatus salikin. Kerana kita tengok salik dia, pengikut dia sikit kepada sunnah ni. Wa iyyaka, dan kamu kena hati-hati, jauhi turuqud dhalalah, jalan kesesatan. Jalan kesesatan, jalan apa ikhwan? Kullu bid'atin dhalalah. Jangan kamu ikut jalan yang dhalalah. Dan dia kata apa? Tengok. Wala taghtarru bikathratil halikin. Janganlah kamu terkeliru, kamu dikelirukan sehingga kamu ikut jalan sesat itu, kerana banyaknya orang yang binasa ikut dia. Ya subhanallah ikhwan. Di sini bukan bicara majority ataupun minority. Di sini bicaranya adalah isi kepada muatan. Itu apa dia? Hidayah Tuhan. Yang kita duk baca ni semua apa dia ikhwan? Perkataan-perkataan para ulama kita supaya kita berhati-hati. Saya ambil seorang yang sangat terkenal dalam dunia kesufian. Dalam dunia kita dah kerohanian ni. Nama dia Zunnun Al-Masri. Juga dalam Al-I'tisam. Zunnun Al-Masri. Dia kata apa? Dia kata min alamatil hubbillah mutaba'ata habibullah fi akhlaqihi wa af'alihi wa amrihi wa sunnatihi. Dia kata daripada alamat mencintai Allah ialah menjadi pengikut kepada Al-Habib, kekasih Allah, pada akhlaknya, perbuatannya, perintahnya dan sunnahnya. Kalau tak sampai kita pada makam kekasih Allah, maka kita kena semak balik. Orang-orang yang kita kata wali Allah lah, apa-apa ni semua, kena semak balik. Mereka itu mutaba'atul Habib atau tidak. Secara sahih, tak boleh yang palsu. Palsu bermakna mencipta benda bohong, beramal dengan hawa nafsu, tapi dikatakan
sunnah, lepas tu orang pakai ikut. Itu menempah ke jalan neraka. Tak boleh. Sunnah yang sahih, sunnah yang benar. Allah hantar kepada kita pembela agama ni bernama Imam Bukhari. Subhanallah. Imam Bukhari. Sahih Bukhari. Daripada bab apa? Bab bagaimana wahyu turun. Sampai babul maghazi. Macam mana terciptanya peperangan. Setiap peperangan yang Nabi terlibat. Perkataan Nabi dalam perang sebelum perang, semua ada. Maka Allah mengilhamkan kepada kita untuk melihat kehidupan Nabi dia pada bab-bab yang sahih. Imam Bukhari mustahil tak jumpa hadis-hadis yang dhaif, dia jumpa. Tapi dia kumpul yang sahih saja pada kita. Jami'un sahih. Dihimpun yang sahih saja. Begitulah ikhwan, para ulama kita pesan kepada kita, pesan pada kita dan pesan pada kita. Seorang ulama, mungkin kita tak pernah dengar nama dia, tapi Imam Syatibi tulis dalam kitab ni nama dia Bandar bin Husin, Bandar Al-Hasan. Bandar Al-Hasan. Ada seorang imam Madinah, imam Masjidil Haram, nama dia Syekh Bandar. Imam. Sedap dia bacaan dia. Bandar bin Al-Hasan. Dia kata apa? Dia kata suhbatu ahli al-bid'ah turisul al-i'rad 'anil haqq. Dia kata kalau kamu rajin kawan dengan ahli bid'ah, kamu akan diwariskan berpaling daripada kebenaran. Kalau kamu rajin duduk dengan sahibul bid'ah, ahli bid'ah, iaitu mereka asal bid'ah tu, maka akhirnya kamu akan lihat apa dia? Hati kamu i'rad 'anil haqq. Tak suka pada kebenaran. Akhirnya walaupun orang kata itu daripada Nabi kita Muhammad pun dia tak akan dapat terima. Kenapa? Kerana dia dah biasa dah hidup dalam keadaan dunia yang macam tu, ikhwan. Masya Allah, ikhwan. Allah Ta'ala bagi pada kita bukan sikit lah, ikhwan. Banyak. Ada perkataan yang saya nakal di sini, saya nak baca pun takut. Tapi tulislah. Tapi saya sebutlah juga, ditulis oleh siapa? Yahya bin Kathir dalam Al-I'tisam. Dia tulis ni merujuk pada zaman dia dulu. Apa dia kata? Dia kata, Yahya bin Kathir kata, iza laqita sahibul bid'ah fi tariq fakhudh fi tariqil akhar. Kalau kamu jalan-jalan, kamu jumpa tengah jalan ahli bid'ah, dia kata cari jalan lain. Kampung tak apa, ikhwan, lorong tikus banyak, kena highway, anak merodong kat mana? Iza laqita sahibul bid'ah, kalau kamu jumpa orang bid'ah ni, ahli bid'ah ni, buat bid'ah ni, fi tariq, tengah jalan. Apa dia kata? Fakhudh fi tariqil akhar. Tapi kena boleh cari jalan lain. Tak mau dia mai, kita mai. Tak mau. Kata Abu Ayyub Sakhtiyani. Abu Ayyub As-Sakhtiyani. Ni pun takut juga nak baca. Dia kata apa? Bila kamu jumpa dua orang, bukan dua orang, kalau kamu jumpa jenis orang yang mempunyai dua perwatakan ni. Satu apa dia? Pembaca hadis palsu. Pembaca hadis palsu. Dia baca semua hadis palsu. Apa kamu kena buat? Kalau kamu duduk, dia baca hadis palsu, apa kamu kena buat? Masukkan jari kamu dalam telinga. Jangan keluar majlis dia, tapi masukkan jari dalam telinga. Tapi boleh buat ke? Kalau dia baca hadis palsu dalam khutbah jemaat, buat dia. Kata syekh saya, kau masukkan jari kamu dalam telinga ni, buat lidah Ini semua cari masalah. Itu tu saya ikutlah. Ya. Dan lagi satu, kalau kamu jumpa ahli bid'ah, kamu dengar dia tengah bercakap bid'ah,
kata kat dia. Masa dia dah habis cakap bid'ah tu, semua tu dia cakap bid'ah, bagi amalan bid'ah. Lepas tu kau kata pada dia, kata apa? Lepas ni ada bid'ah apa lagi? Lepas ni apa pula nak main? Apa pula nak main? Ini tak habis lagi kan? Lepas ni nak main apa pula? Rendahkan bid'ah. Rendahkan bid'ah. Ya Allah ikhwan, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada musibah yang besar ini ikhwan. Kerana itu sini perkataan-perkataan yang kita ambil daripada para alim ulama kita, kesemua ini apa dia ikhwan? Kesemua ini merujuk kepada makna apa dia? Makna mulianya sungguh sunnah ni ikhwan. Sehingga Abi Ayyub Sakhtiyani juga dia kata apa dia? Man izdada sahibal bid'ah ijtihada illa izdada minallahi bu'da. Tak ada lah bertambah sahibul bid'ah ni rajin dia ke apalah dia, melainkan sebenarnya bertambah apa? Dia bertambah jauh dengan Tuhan. Di satu sudut nampak dia tu macam hebat ni, boleh cakap lagu tu, boleh cakap amalan tu, amalan ni. Tapi sebenarnya dia kata, makin banyak bid'ah dia buat, makin jauh dia dengan Tuhan. Bukan makin dekat. Ini adalah perkara-perkara yang kita nak kena jaga. Sehingga kan ikhwan para ulama kita sebut, di antaranya siapa sebut? Abdullah bin Mas'ud sebut. Dia kata apa? Dia kata al-qasdu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-qasdu fi sunnah. Takat mana kita tahu sunnah? Al-qasdu, kita sederhana dalam mengamalkan sunnah. Cukup takat tu. Takat yang kita tahu. Kita bersederhana dalam mengamalkan sunnah. Dia kata itu lebih baik daripada rajin dalam bid'ah. Rajin tapi bid'ah. Dan dia kata lagi sekali, amalun qalil fi sunnah, satu amalan sikit tapi dia sunnah, khairun min amalin kathir fi bid'ah, itu lebih baik daripada amalannya banyak tapi dia bid'ah. Masya Allah ikhwan, Masya Allah, subhanallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Dengar dia kata ikhwan, Abdullah bin Mas'ud kata, dia kata walau taraktum sunnat nabiyikum sallallahu alaihi wasallam la dhalaltum. Kalau kamu tinggalkan sunnah nabi kamu. Bila tinggal sunnah nabi maksud dia api ambil apa? Bid'ah kan. Bila kamu tinggal sunnah nabi kamu, kamu pergi ambil pada bid'ah, la dhalaltum, kamu pasti sesat. Siapa kata ikhwan? Abdullah bin Mas'ud. Cuba dengar sepatah perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam Al-I'tisam. Aisyah kata apa? Man ata sahibu bid'ah liyuwaqirahu faqad a'ana ala hadmil islami. Dia kata siapa yang pergi jumpa mereka bid'ah, mereka asal bid'ah, untuk apa? Untuk memuliakan dia, bagi kemuliaan pada dia. Apa Aisyah kata? Faqad a'ana, sesungguhnya dia telah menolong kawan tu ala hadmil Islam, untuk meruntuhkan Islam. Syarhan. Bagi pengiktirafan lah kemuliaan. Bila dia dapat iktiraf tu, dia akan buat lagi, dia akan reka lagi, orang masyhur dia. Kata Al-Hasan, kata Al-Hasan Basri, dia kata apa dia? Dia kata, kalaulah dia kata kamu ni suka, Allah beri kepada kamu taufik di atas petunjuk dia, secepat mana? Secepat kita mata ni, tarfah ain kan? Kelip. Allah bagi taufik pada kita. Kalau kita naklah Allah Ta'ala bagi taufik pada kita ni, jalan yang lurus ni, taufik kepada jalan yang lurus ni, secepat kelip mata, dan dengan itu Allah bawa kita sampai ke syurga. Pendek kata apa? Pendek kata shortcut lah masuk syurga ni.
Shoot. Kalau kamu nak macam tu, dapat taufik daripada Allah cepat dan terus sampai ke syurga. Apa dia kata? Satu benda ni aja kamu kena buat. Apa dia? Janganlah sekali-kali, dia kata, fala tuhaddis fi dinillahi hadisan bi ra'yika. Jangan ada satu pun perkataan kamu dalam agama ini di atas pemikiran kamu. Jangan keluarkan pemikiran kamu dalam agama. Jangan perah otak bid'ah kamu. Kamu akan sampai kepada syurga dan sampai kepada taufik Allah. Artinya kalau kamu buat juga bid'ah, maksudnya apa? Taufik Tuhan tak sampai. Macam mana nak sampai ke syurga? Syurga hanya boleh disampai dengan sunnah, bukan dengan bid'ah. Baik ikhwan, saya fikir begini ikhwan, saya fikir takat siri keempat ini, saya rasa kita telah mengumpulkan begitu juga maklumat-maklumat yang banyak. Nanti kalau banyak sangat maklumat kita kumpul, mungkin kita pula akan jadi pening kepala. Kita tinggalkan maklumat itu, kita tinggalkan dengan satu maklumat daripada Abdullah bin Abbas dalam Al-I'tisam. Kata Abdullah bin Abbas, ma ya'ti 'ala an-nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'ah wa amatu sunnah hatta tahatal bid'ah wa tamutu sunan. Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah datang kepada manusia daripada tahun apa? Melainkan kamu akan tengok ahdatsu fihi bid'ah, bermaharajalela bid'ah. Masa tu kamu akan tengok apa dia? Wa amatu sunnah, mati sunnah. Hatta, sehingga kan kamu akan tengok tahyal bid'ah, hidupnya bid'ah, diberi ruang kepada bid'ah sampai dia hidup. Wa tamutu sunan, dan kamu akan tengok mati habis sunan. Di sini dia guna perkataan plural. Sekecil-kecil sunnah pun bid'ah tak akan benar dia ada, dia akan bunuh habis semua. Subhanallah ikhwan. Jadi macam mana kita nak pastikan sunnah ni tetap naik? Kita lah ikhwan, kita, diri kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Maka kata Sayyidina Ali apa dia kata? Dia kata alimuhum wa adibuhum. Makna ayat ku anfusakum tu, dia kata alimuhum wa adibuhum. Ajak anak-anak kamu dengan ilmu dan peradaban. Mereka selamat daripada azab Tuhan. Masya Allah ikhwan. Itulah yang dapat kita kumpul pada pusingan yang keempat ini, siri keempat. Insya Allah ikhwan, masuk minggu depan kita akan cuba tengok perbahasan dan jawapan. Penulis bawa pada kita dalil-dalil bahawa setiap bid'ah sesat. Kita nak cari kesepakatan tu dulu, bahawa tak ada bid'ah yang sebab apa? Statement semua duk malu ni. Kenapa? Bid'ah tu merujuk pada ta'rif Imam Syatibi. Apa dia? Rekaan dalam agama. Mana boleh reka agama ni? Kemudian kita akan tengok lagi, penulis nak bawa pada kita beberapa tafsiran yang dibuat secara muktabar. Lepas tu penulis akan bawa pada kita dalam bentuk soal jawab. Ada sedikit di bawah hadis ni. Katanya daripada hadis ni kita faham kata bid'ah ni ada bahagian dia begini-begini. Dia akan baca soalan tu dan dia akan jawab. Dia akan jawab. Best. Buku ni best. Ini kita daripada Syatibi ni kita berhenti dah. Kita bukanlah berhenti terus, kita letak sebelah, kita baca buku ni, tapi masih akan ambil pedoman daripada Syatibi juga. Tapi kita ambil tag ni. Dia akan tanya kepada kita, dia akan bagi soalan, tidakkah ada hadis menyatakan kepada kita bahawa muka surat 30, muka surat 30. Saya nak antum tengok. Ada di sini. Syatibi pun sebut di sini. Menarik. Muka surat 30 kan? Yang last kali ke-7. Tengok Abdullah bin Umar. Apa dia kata? Tengok apa pandangan dia tentang bid'ah. Yang kita duk baca bertubi-tubi ni.
Dia kata kullu bid'atin dhalalah. Lepas tu dia kata apa? Wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah tu adalah sesat sekalipun manusia menganggap dia baik. Itu sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar. Kalaulah dia ni tersilap pandang dengan bid'ah, saya rasa pak dia betul dia. Pak dia boleh betul dia. Bukan kata boleh betul, dia boleh dabuh anak dia. Ya subhanallah ikhwan. Sayyidina Umar pernah tolak dada anak dia nama Bilal. Tolak dada. Kenapa? Kerana anak dia bagi pandangan tak sama dengan Nabi. Dia tolak dan dia tak mau cakap dengan anak dia sebagai hukuman. Pasal apa? Pasal anak dia larang orang perempuan pergi masjid. Dia kata, hang tak tahu Nabi bagi, hang siapa nak halang? Tolak dada. Anak dia kata sakit. Dada sakit. Oh subhanallah ikhwan. Bukan Umar. Ni Abdullah bin Umar. Bilal tu cucu Umar. Ni Abdullah bin Umar ni, dia tolak dada anak dia nama Bilal. Cucu Umar lah. Bilal tu cucu Sayyidina Umar. Anak dia tolak dada. Dia kata, Rasulullah benar ke perempuan pergi masjid? Hang siapa nak halang? Aku takkan cakap dengan hang sampai hang betul balik perkataan hang. Oh subhanallah ikhwan. Orang tak berani nak lawan. Orang kata anak Abdullah bin Umar yang kata, kan takkanlah anak dia besar kan. Dia dengar cerita. Dia kata siapa kata? Bilal. Anak aku kah? Hang panggil dia mana? Panggil tak cakap banyak. Orang Arab punya lepas tangan atas dada. Backhand dia bagi. Aku tak mau tengok dah muka hang. Kerana hang bercakap tak sama dengan Nabi. Subhanallah. Kita sepakat dulu bahawa bid'ah itu adalah sesat. Lepas ni kita tengok pula yang Imam Syafi'i kata bid'ah ada dua. Apa Imam Syafi'i maksudkan? Baru kita tengok situ. Dan apa bid'ah yang kita kata bid'ah, orang lain kata tak bid'ah. Yang tu macam mana pula? Tapi asas dia kena cari asas dulu apa dia? Asas kullu bid'ah sesat. Dan benda sesat tak boleh jadi agama. Itu pegang tu dulu. Tu asas. Daripada situlah apa-apa masalah nak itulah tempat selesai dia. Saya kata bid'ah, kawan kata tak bid'ah. Macam mana pula saya kata bid'ah, dia kata tak bid'ah? Okay, kembali pada asal. Apa dalil awak? Agama ni hidup dengan dalil. Tengok dalil. Antara dalil dengan statement dia add apa ke tak? Sentuh tak? Kalau tak betul, bermakna kita kata pandangan menyatakan itu tidak bid'ah, tidak kuat. Yang benarnya itu adalah bid'ah. So, dapatlah dia punya tu. Kenapa? Kerana tak mungkin bid'ah jadi agama. Kerana agama itu hidayah. Bid'ah itu dhalalah. Kita tidak beragama dengan dhalalah. Kita beragama dengan hidayah. InsyaAllah ikhwan, semoga ada kekeliruan. Semoga bukan semoga ada keliru. Semoga segala kekeliruan itu dapat diatasi, diberi pencerahan. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya ikhwan. Bab kata perpatah, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada bumi yang tidak dibasahi hujan. Dan tak ada monyet yang musim apa panggil? Monyet jatuh pokok ni. Musim jimok ni. Tak ada. Monyet ni kawan, dia boleh gayut atas pokok. Siang hari. Rimau pun tak boleh hambat. Tapi mai angin sejuk tengah malam perdebuk kena jatuh. Tidaklah ada monyet yang tak jatuh daripada pokok. Melainkan kita hanya berkongsi ilmu. Supaya Allah merahmati kita dunia akhirat. InsyaAllah hayakumullah, barakallahu fikum wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.